Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa harus ada kuil di lokasi yang orang penduduknya tak ramai orang Hindu? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya sini sudah 22 tahun. Tak ada pergi mana-mana, kita datang sini juga. Sebab ini compound kita, jadi mak bapak kita lah. Memang rasa sedih jugalah. Memang kita tak nak pindah kan. Rasa minta jangan pindah sini, biar duduk sini. Hayya 'alal falah. Penduduk mustahak ni, kuil tu perlu dialihkan ke tempat lain. Tak sesuai lagi. Mungkin dulu ya, sekarang dah tak sesuai. Perlu diubah, perlu dialihkan ke tempat lain. Memang tak sesuai. Tempat sembahyang siapa nak buka perkilangan? Kami Seksyen 23 sekali lagi menyatakan tidak akan berganjak walaupun seinci. Walau nyawa habis, walau darah mengalir, kami tetap pertahankan Seksyen 23 daripada dibina kuil. La ilaha illallah. Kuil Seri Mahamariaman dianggap istimewa bagi pengunjungnya. Tetapi, bagi penduduk Melayu di Seksyen 19, kuil ini menimbulkan pelbagai masalah. Mereka membuat perayaan keagamaan tersebut. Mereka berkumpul ramai-ramai kan, dan buat parking di sekitar kawasan depan rumah tanpa mengikut peraturan. Belia-belia kaum India ni berkumpul ramai-ramai dan di situ juga ada mabuk-mabuk. Terdapat juga mereka ni buat bising dengan bergendang dan sebagainya. Boleh katakan setiap minggu, dan dia bermula seawal pukul 6 petang sehingga sampai pukul 1 dan pukul 2 malam. Ada sebahagian daripada duduk yang terasa terganggu dan menegur secara direct kepada diorang ni, dan apa yang berlaku, diorang ni diberi ugutan pula dengan meletakkan parang di depan gate diorang. Kami juga terasa tertekan dengan adanya gangguan setengah daripada kaum India yang menulis di setiap tembok jalan dan juga setiap tanda jalan kan dengan 303. Itu adalah satu kumpulan gangster lah yang mereka agung-agungkan. Dulu dia datang bising, budak-budak tu sana motosikal, dia bising, ganggu. Mungkin penduduk tak happy lah dengan yang marimpit tu. So mungkin yang komplain. So itu kita dah bagi tahu sama budak, kita mau kuil, you jangan buat kacau macam ni. Kalau you kacau, lama-lama kuil ini terjadi, jangan, kita ganti ada problem. Kami ada buat pengaduan pada pihak tertentu, pihak atas sampai pihak MB sampai pihak Sultan sekali berkenaan dengan kuil tu, tapi sad to say sampai 20 tahun tak juga berganjak. Selepas 4 menteri besar daripada Tan Sri Muhammad Taib ke Abu Hassan ke Toyo, lah ni buat tak kalik berayu.
Kita bagi tahu pada Hetoyo bahawa keadaan dia bertambah serius dan kalau dikira sekarang minyak dah tumpah, dah tunggu percikan api untuk terbakar. Selepas pilihan raya tahun 2008, penduduk Seksyen 19 sekali lagi meminta wakil rakyat baru mereka memindahkan kuil itu. Kita tentukan satu tapak di Seksyen 23 di kawasan perindustrian, tengah-tengah kawasan perindustrian juga, tapak yang asal, tetapi pihak kilang-kilang yang dekat situ menjelaskan tidak sesuai kerana ada lori kontainer masuklah dan sebagainya, ya. Dan tempat yang tapak yang asal itu adalah sebagai restoran, ada gerai, dan pekerja kilang tu semua makan dekat situ. Maka kalau dibina kuil di situ dan gerai itu dipindahkan, maka akan menimbulkan masalah bagi pekerja, keselamatan kalau orang datang kuil tu dengan kadang-kadang dengan kanak-kanak, kalau pada waktu bercara keagamaan dan sebagainya. Sedangkan kilang itu berjalan pun 24 jam, ya. Maka site yang pertama yang sebenarnya dipersetujui oleh pihak kuil tapi tidak dipersetujui oleh pengilang-pengilang di situ, ya. Tanggungjawab untuk menentukan tapak adalah bagi pihak PKNS, ya, kerana masalah itu adalah masalah PKNS, ya, kerana dia yang nak ambil tapak kuil itu untuk nak bina rumah yang 2 tingkat, teres 2 tingkat itu, ya, maka dia kena gantikan dengan tapak yang lain. Pemaju Hartanah Kerajaan Negeri Selangor, PKNS, mencadangkan tapak baru di Seksyen 23. Tapak ini bersebelahan dengan Taman Ixora yang dibangunkan pada tahun 2005. Kita pun naklah bawa untuk dibincang dengan penduduk, ya, tapi tak sempat kita bincang dengan penduduk, dipolitikkan, menjadikan satu isu yang macam seolah-olah kita dah buat keputusan untuk pindah dan sebagainya. Sebenarnya hakikatnya belum. Pada 28 Ogos tahun 2009, bersamaan dengan 9 Ramadan tahun 1430 Hijrah dan 3 hari sebelum Hari Merdeka, selesai sahaja solat Jumaat, sekumpulan penduduk Taman Ixora berarak dari Masjid Negeri Selangor ke bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri. Jangan dicabar. Andai kata kami tinggal tuang di Seksyen 23, namun kami tetap pertahankan 23 daripada dinaiki kuil. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada tamat Raja Israel. Tidak. Di manakah kiblat kamu? Wahai waidi-waidi yang bertopeng menjadi syaitan. Ya benar. Takbir! Allah! Bohong. Penduduk tak setuju. Contohnya, bila mesyuarat persatuan penduduk, orang sebetulnya bila sebelum ni ramai. Dan selepas Kepala Lembu tu berlaku, yang terlibat dalam bawa Kepala Lembu tu Jawatan Kuasa Penduduk, mana orang nak mendekati persatuan penduduk pun malas. Saya malulah. Kenapa lepas solat Jumaat di bulan Ramadan yang mulia, kan, kita buat satu benda yang sensitif lah. Bagi saya sensitif. Walaupunlah kita buat satu pelambangan bahawa lembu tu atas kebodohan sesuatu yang kerajaan negeri ke apa, tapi benda tu juga mungkin dalam ada pengertian yang lain untuk dia orang agama lain. Lembu itu sendiri merupakan binatang suci bagi orang bukan Islam, iaitu khususnya pada masyarakat Hindu. Jadi bila masyarakat Hindu anggap benda itu sebagai benda suci, tiba-tiba berlaku kes ini pula antara kita dengan orang Hindu. Jadi orang Hindu merasa seolah-olah kita hina dia. Islam tidak membenarkan kita menghina agama lain, baik Tuhan mereka ataupun cara ibadah mereka itu tadi. Saya tak nampak pula ada keharusan sampai kita bawa benda yang boleh mencela orang lain, sedangkan dalam Quran sendiri menyebut jangan kamu mencela Tuhan-Tuhan orang bukan Islam, nanti mereka akan mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Taman Ixora secara amnya menolak pemindahan kuil ke kawasan perumahan mereka. Tetapi pada masa yang sama,
Mereka juga tidak menyokong tindakan ekstrim kepimpinan Persatuan Penduduk. Selepas protes Kepala Lembu, semakin ramai penduduk yang menjauhkan diri dari persatuan itu. Jawatankuasa Penduduk dan juga Jawatankuasa Surau nak buat bantahan secara rasmi kepada pihak-pihak yang berkuasa dengan kerajaan negeri dan juga kepada Duli Yang Mulia Tuanku Sultan. So kita sama-sama setujulah untuk diorang bagi surat secara formal. Kita ikut undang-undang yang ada lah. Tetapi dalam beberapa keadaan kita akhirnya Jawatankuasa Surau kita ambil pendirian untuk kita tidak bersama dengan mereka. Sebab cara mereka tidak menampakkan untuk nak menyelesaikan masalah, tapi seolah-olah nak timbulkan ketegangan. Kali pertamanya pasal penghuni penduduk Seksyen 23 dia dah dapat tahu yang kuil ni akan dipindahkan ke sana. Bila mereka dapat tahu, mereka menghubungi kami untuk buat perbincangan beberapa mesyuarat lepas tu, buat perbincangan macam mana keadaan kuil tu kat situ, apakah gangguan, apakah risiko, apakah yang tidak baiknya kuil dekat situ. Kami dah bincangkan pada penduduk 23. Lepas tu mereka minta sokongan daripada kami. Lepas beberapa perbincangan, meeting, kami dapati cara diorang tu agak keras, kurang diplomasi dan pada kami keterlaluan. Selama 20 tahun kami duduk sini, kami tak pernah buat cara kasar, secara violent atau protes. Semua mengenai surat-surat, cara diplomasi, cara elok. Dan oleh kerana ianya telah dipolitikkan sebegitu rupa dengan demonstrasi kepala lembunya lah dengan sebagainya dan diapi-apikan oleh pihak-pihak yang tertentu, maka akhirnya bila diadakan public hearing, suasana public hearing seperti mana yang diketahui lah, begitu riuh rendah, nampak begitu tidak bertamadun, tidak ada kesediaan untuk berbincang. Seminggu selepas protes itu, penduduk Taman Ixora menghadiri majlis dialog bersama Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim, Ahli Dewan Undangan Negeri Roziah Ismail dan Khalid Samad. Dialog yang sepatutnya mencari jalan penyelesaian akhirnya meretakkan hubungan antara penduduk. Saya pun dah tak semangat lah kan. Sebab tindakan-tindakan kita yang di luar batasan. Sebab dialog tu bukan sahaja dalam untuk semua ada, semua penduduk berbilang agama, bangsa dalam situ. So kita kena hormat. Walaupun kita tak setuju dengan seseorang, bukan caranya begitu dengan tengking lah, dengan menunjuk muka apa semua. Yang ekstrim tu tak ramai. Tak ramai dalam belas. Lepas tu diimport pada orang-orang luar pun. Bukan semuanya orang di sini. Kita nak berbincang dengan cara baiklah. Kita nak, kalau cara gaduh pun, besok kita jumpa, itu jiran kita. Sepatutnya isu ini ditangani daripada awal dulu, oleh pentadbiran lama. Bila ketika 26 tahun yang lalu, Shah Alam ni belum tepu lagi. Banyak site-site yang alternatif. PKNS pun tahu, dia dah janji nak pindahkan kuil itu, sepatutnya mereka pindahkan. Dulu-dulu bila tempat kosong ada banyak di Section 19. Banyak tempat kosong kita identified untuk setuju untuk pindah. Tapi bila kita buat application untuk tempat itu, always di-reject atau dibuat untuk lain. Shah Alam ni dulu estate sebenarnya. Dia dibangunkan selepas saja Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan bersetuju menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negara.
Jadi Salam dibina selepas itu. Tanah di Seksyen 19 pada asalnya adalah estet Sungai Renggam. Pihak pengurusan estet telah membina sebuah kuil yang dinamakan Sri Maha Mariaman. Kuil ini kemudiannya didaftarkan pada tahun 1903. Pelan induk Seksyen 19 tidak menunjukkan kewujudan kuil ini. Sebaliknya, memaparkan deretan rumah teres 2 tingkat di tapak yang sama. Pada hakikatnya, rumah-rumah teres 2 tingkat dibina di sekeliling kuil dan kuil ini dibiarkan di sini. Berdasarkan pelan induk itu, pembeli rumah membuat pembelian tanpa mengetahui adanya sebuah kuil berdekatan dengan rumah mereka. Ramai pembeli ingin memulangkan kunci rumah sebaik sahaja menyedari keadaan ini. Saya pergi ke pejabat PKNS semula dan saya telah berjumpa dengan pegawai yang mencadangan tadi dan saya mahu memulangkan balik rumah tersebut dan saya nak kalau ada pilihan rumah lain. Tapi pada masa itu Cik Zailan, pegawai di situ, telah memberi keyakinan kepada saya bahawa kuil tersebut akan diroboh dan juga dipindahkan sekiranya perlu dalam tempoh masa terdekatlah. Dulu kawasan estate ladang. Lagipun it has been omitted in the plan. Pasal itu all the problem came about. So you can't blame the penduduk for buying the house. Dia pun tak perasan ada kuil. So the fault is in the authorities actually. Kawasan ni sepatutnya dulu diberikan lebih ramai kepada penduduk India untuk tinggal di Seksyen 19. Itulah kita bagi perancangan ni telah melakukan kesilapan. Sepatutnya kuil jangan dipindahkan. Kita boleh menyusun penduduk yang di kawasan sekitar kuil. Tapi mungkin dulu pegawai-pegawai mengambil jalan mudah. Mereka boleh pindahkan kuil dan sebagainya. Pasca 1990-an ni benda dah berubah begitu ketara. Orang bergerak. Orang India bergerak pada estate ke bandar-bandar. Orang Melayu bergerak pada kampung ke bandar-bandar. Orang Cina bertabur rata. Jadi saya rasa perubahan ini yang kita tak sedar. Kesannya yang kita tak ambil kira, yang menyebabkan wujud kes-kes macam pemindahan kuil di Shah Alam, di Kampung Rawa, macam kematian tanah pergunaan orang India, tak ada Langkawi, tentang pusat pembakaran mayat. Dan saya, ini menyebabkan sebenarnya kita kebingungan sekarang. Saya rasa kita mesti letakkan masalah kuil Shah Alam itu dalam impak pembangunan yang drastik. Di Malaysia ini sudah sampai masanya kerajaan menubuh Jabatan Pengurusan Agama yang sebenarnya mungkin akan membentuk dasar akta peraturan yang akan diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengurus pelaksananya. Kerana agensi pelaksananya ialah pihak berkuasa tempatan. Saya kata kalau kita boleh buat perkara ini dan sedar perbezaan kelompok etnik tadi, Melayu, Bumbutara, India ni watak sama, orang Cina dia boleh mengurus, dan kita datang dengan penggunaan akta dasar peraturan yang baik dan agensi pelaksana memahaminya. Saya rasa kita akan mampu mengurus masyarakat pelbagai agama yang kita ada sekarang dengan baik. Menjadi contoh di dunia. Selepas bantahan tapak kuil di sebelah Taman Ixora, pihak berkuasa mengenal pasti satu tapak lain bersebelahan dengan kilang Nito Danko. Dibina sekarang ni nak dianukan tapak itu dan dibina kuil yang sementara dan diorang pindah, dan selepas itu mereka binalah yang kuil yang final untuk diri mereka, dan kuil di Seksyen 19 itu dirobohkan dan dibina rumah teres 2 tingkat di situ seperti mana yang dalam plan yang asal oleh pihak PKNS. Target kita kalau boleh sebelum Raya Haji inilah, kalau boleh ya, terus dipindahkan. Harapan kita sebagai komiti dan penganut yang datang kuil ini adalah waiting anxiously for the day, because sampai surat baru kita boleh tahu.
Hubungan dengan jiran baik. Kita ini dah tinggal sini dah 23 tahun. Jiran kita ada kenduri ke kahwinan ke apa itu, kita akan datang pergi rumah penduduk. Dia pun datang ke rumah. And ada time kita pergi makan di luar, family pergi makan di luar. And then also during raya and puasa time, kunci kita simpan untuk rumah. And then ada kucing dekat rumah, kita akan bagi makanan untuk kucing. So all this we continue with the neighbours. So neighbours no problem, and we never discuss about Kuil matter. Kuil matter itu lain hal, itu dengan authority. Tapi kita penduduk di sini, because kita ini rumah sendiri di sini. Semua orang adalah penduduk, bukan disewa. Semua adalah own property. So we live together. Saya tidak berdapat ini ada isu perkauman. Kita faham dia orang ada mempunyai kepercayaan dan dia pun ada hak untuk mengamalkan apa yang dipercayai kan. Jadi pada kami, sekiranya perkara-perkara ini telah diuruskan terlebih dahulu sebelum pemindahan atau pembangunan dilakukan, tidak ada permasalahan agama. Jadi di sini lebih daripada yang saya lihat adalah masalah pengurusan yang sepatutnya pihak-pihak tertentu melakukan tetapi tidak dilakukan sehingga sekarang. Sekiranya perkara ini berlarutan dan tidak ada pemindahan berlaku dalam masa yang terdekat ini, mungkin kami akan berkumpul atau berbincang dengan penduduk di sini untuk mengadakan dana untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap PKNS. Setahun selepas protes dan majlis dialog, Taman Ixora kini berhadapan dengan perpecahan masyarakatnya. Walaupun kuil itu tidak dibina di sini, keretakan hubungan penduduk sukar dibaiki. Penduduk India menyisihkan diri dengan menubuhkan persatuan mereka sendiri. Penduduk yang tidak menyokong protes menyepikan diri manakala penyokong protes menganggap perjuangan mereka berjaya. Apa kita buat program tu, benda tu makna pun tak ada sambutan. Kalau kita buat, grup sana tak ada sambutan. Kalau dia buat, kita pun tak pun sertai dia. Di situ. Memang nampak berpecah. Ketegangan tu saya rasa taklah ketegangan, cuma mungkin keharmonian tu tak berapa nampak sangatlah. Sentimen ini menghalang usaha-usaha mendokumentasikan perasaan penduduk. Sekumpulan jiran tetangga terpaksa membatalkan sesi penggambaran di saat akhir. Mereka diberi amaran keras supaya tidak bekerjasama dengan pengarah filem. Persatuan Penduduk India menolak wawancara atas alasan enggan mengeruhkan keadaan. Manakala Wakil Persatuan Penduduk menolak mentah-mentah permintaan untuk diwawancara. Etnosentris agama ni dan etnik ini memang adalah bagi saya perkara biasa. Dia ada dalam setiap budaya, dalam setiap agama, dalam setiap komuniti. Yang pentingnya ialah bagaimana kita nak mengurus supaya ia tidak melahirkan prejudis, tidak melahirkan tingkah laku diskriminasi dalam kehidupan. Rumah ibadah ni mempunyai history, sejarahnya sendiri. Dan sejarah dalam agama cukup sensitif. Sebab kita selalu refer ke sejarah sebagai bahan rujukan dalam agama. Ini yang kesilapan yang dibuat di Shah Alam. Isu kuil ini merupakan satu hak yang perlu ditangani oleh pentadbiran. Mana-mana pentadbiran. Ianya merupakan persoalan hak kaum dan agama yang pentadbiran yang adil akan membela dan menentukan ianya dipenuhi. Pada masa yang sama, kita tidak boleh elak daripada kumpulan yang memperalatkan suasana ini ataupun mempolitikkan suasana ini. Itu tak boleh dielak. Kita kena tangani. Dan kita harap bahawa masyarakat cukup matang untuk memahami mana yang benar dan mana yang palsu. Dan mereka tidak mudah diapi-apikan semangat mereka.
Jadi kita kena hormati sama-sama hak semua bangsa, semua agama yang ada dalam negara kita. Benda tu termaktub dalam perlembagaan. Apa kita nak ungkit-ungkit, kita nak congkil-congkil benda yang boleh mendatangkan perkauman dan permusuhan. Dan Quran pun sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu pada perkara baik dan perkara takwa. Jangan tolong menolong pada perkara-perkara yang boleh membawa dosa dan permusuhan. Jadi kita cari di mana titik pertemuan yang kita boleh bersama. Orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Islam, orang bukan Islam, yang sama-sama Islam, yang sama-sama bukan Islam. Kita cari titik pertemuan yang boleh kita bersama. Yang tak boleh bersama, kita berlapang dada. Kalau itu kita boleh buat, insya-Allah kita selesai. Pada 27 Julai tahun 2010, Mahkamah mendenda 12 lelaki sebanyak RM1,000 seorang selepas mereka mengaku bersalah menyertai perhimpunan haram. 6 daripada mereka juga didakwa di bawah Akta Hasutan. 2 daripada 6 orang itu mengaku bersalah dan didenda RM3,000. Seorang daripadanya dipenjara seminggu. 4 yang lain dilepaskan tanpa dibebaskan daripada tuduhan membawa dan memijak kepala lembu ketika protes itu. Yang ini yang kita takut. Tindakan daripada segelintir individu yang ekstrim ini. Merosakkan bangsa kita. Ada yang muntah di karangan.